Hai guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama dengan saya Syah Sulaiman untuk hari ini. Apa khabar untuk anda semua? Saya doakan untuk anda semua yang baru saja bersama dengan kami. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami Cool TV dan tekan juga button loceng kat tepi itu supaya anda tetap terlepas dengan video-video terbaru yang kita dah uploadkan dekat Cool TV kita. Alright guys, so hari ini untuk the Thursday show kita ada bawa satu topik yang bersempena dengan Hari Hepatitis Sedunia pada 2 hari yang lepas. Jadi untuk hari ini kita bertuah sebab ada seorang doktor yang akan bersama dengan kita untuk menerangkan lebih lanjut lagi berkenaan dengan Hari Hepatitis Sedunia ni. Jadi insyaAllah kita akan bersama dengan beliau dan kita nak ucapkan terima kasih dahulu kepada doktor daripada KPJ iaitu Dr. Tian Susan. Apa khabar doktor? Sihat. Sihat walafiat. Alright. So doktor, untuk first kali mungkin doktor boleh kenalkan diri doktor dahulu. Okey, nama saya Dr. Tian Susan. Okey, saya seorang pakar perubatan dalaman dan juga gastroenterologi. Saya sekarang bekerja di Hospital KBJ Sentosa KL Specialist Hospital di Kuala Lumpur semenjak 2011. Mungkin first kali doktor boleh terangkan serba ringkas dahulu berkenaan dengan apa itu hepatitis. Hepatitis adalah sejenis penyakit hati. Okay? And hepatitis biasanya disebabkan oleh radang hati. Dan radang hati disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertamanya ialah ubat. Faktor yang biasa kita tengok ialah ubatan yang boleh menyebabkan hepatitis. Setengah-setengah jenis ubatan antibiotik dan juga ubatan-ubatan herbal boleh menyebabkan radang hati atau kita kenali sebagai hepatitis. Selain daripada itu, pengambilan alkohol yang berlebihan pun boleh menyebabkan hepatitis. Di Malaysia, kebanyakan kes hepatitis yang kita melihat di Malaysia adalah disebabkan oleh jangkitan virus hepatitis. Dan virus hepatitis di Malaysia kebiasaannya adalah 3 jenis, iaitu virus hepatitis A, virus hepatitis B dan juga virus hepatitis C. So mungkin doktor boleh uraikan sikit tahap-tahap bahayanya ke sama je semua. Hepatitis A, B, C ni dia ada yang mana yang lagi bahaya mungkin? Kalau kira ikut bahaya, hepatitis B dan hepatitis C yang paling bahaya. Okey, sebab hepatitis B dan hepatitis C boleh menyebabkan penyakit kronik hepatitis dan juga boleh menyebabkan komplikasi seperti cirrhosis liver ataupun kita panggil sebagai hati sudah jadi tak berfungsi dan jadi mengeras. So bahasa medikalnya ialah liver cirrhosis. Dan juga lagi satu komplikasi hepatitis ialah dia boleh mengakibatkan penyakit kanser liver. Itu oleh sebab itu hepatitis B dan hepatitis C adalah yang paling bahaya. Berbanding dengan hepatitis A. Biasanya hepatitis A akan pulih sendiri dalam jangka masa beberapa bulan. Sampai 6 bulan biasanya mereka akan pulih sendiri. Okey tak? Macam mana kalau kita nak tahu simptom-simptom yang kita ni menghidap hepatitis? Ataupun mungkin ada faktor keturunan juga? Untuk faktor keturunan, biasanya ia melibatkan hepatitis B ataupun hepatitis C. Kebiasaannya hepatitis B. Kebanyakan mereka yang menghidap penyakit hepatitis B adalah berasal dari turun-temurun. Maksudnya, kemungkinan besar datuk ataupun bapa menghidap penyakit hepatitis B, lepas tu melahirkan anak. Okey, masa anak itu lahir, mereka cek sudah dapat diketahui sebab hepatitis B itu ada. So biasanya kalau ikut keturunan ialah hepatitis B. Now, simptom-simptom untuk hepatitis A, B dengan C biasanya adalah lain. Okey. Tapi apakah tanda-tanda awal hepatitis? Okey, kebanyakan orang yang dijangkiti oleh hepatitis tidak mempunyai sebarang tanda. Okey, kalaupun ada apa-apa tanda berlaku, ia adalah lain untuk jenis hepatitis yang lain. So, biasanya tanda-tanda yang ketara yang boleh dirasakan ialah merasa letih, kurang selera makan, loya, muntah ataupun kadang-kadang boleh rasa sedikit sakit perut. Sebilangan besar orang yang menghidap penyakit hepatitis boleh melihat selaput mata menjadi kuning. Kadang kita panggil jaundice. Kadang-kadang air kencing boleh berubah warna menjadi warna teh.
ataupun kita panggil sebagai tea-coloured urine, ataupun najis berubah menjadi pucat. Dalam bahasa Amerika kita panggil clay-coloured stool. Mungkin doktor boleh kongsikan siapa yang biasanya berisiko untuk mengidap penyakit ni ataupun semua orang memang berisiko? Okey, untuk risiko jangkitan viral hepatitis, okey, saya mulakan dengan risiko untuk hepatitis A dulu. Okey, sebab hepatitis A biasanya tidak akan mengakibatkan menjadi chronic hepatitis. Okey, penyakit itu biasanya akan berlalu sendiri, dia akan pulih sendiri. So, penyebaran virus hepatitis A ini adalah melalui laluan dubur mulut atau kita sebut sebagai fecal oral route, iaitu individu yang tidak pernah dijangkiti oleh penyakit ini makan atau minum makanan yang tercemar dengan najis individu yang telah dijangkiti. Okey, so virus ini juga boleh tersebar melalui hubungan fizikal yang rapat dengan individu-individu yang dijangkiti. Okey, walau bagaimanapun hubungan casual tidak menyebarkan virus ini. Ini untuk hepatitis A. Nah, untuk risiko untuk dapat hepatitis B dan C lebih kurang sama. Okey, nombor satu, risikonya tinggi sekiranya ahli keluarga ataupun pasangan seks kepada pembawa kuman hepatitis B dan hepatitis C. Itu faktor satu risiko. Risiko yang kedua ialah mereka yang tinggal serumah dengan individu yang dijangkiti. Itu pun risiko. Bayi yang dilahirkan dari ibu yang dijangkiti pun merupakan salah satu risiko. Dan yang penting juga anggota kesihatan dan juga pekerja penyelamat awam yang pekerjaan mereka terdedah kepada pengendalian darah ataupun cecair badan seperti para doktor, doktor gigi, jururawat, anggota dan juga penghuni penjara. Okey, mereka ini adalah berada dalam risiko yang lebih tinggi untuk mendapat hepatitis B dan hepatitis C. Dan juga individu-individu yang mempunyai berbilang pasangan seks dan juga penagih dadah yang menggunakan suntikan. Dia merupakan risiko untuk mendapatkan hepatitis B dan hepatitis C. Dan untuk mereka yang menggunakan hemodialisis, pesakit buah pinggang yang menggunakan hemodialisis adalah risiko tinggi untuk menghidapi penyakit hepatitis B dengan hepatitis C. Alright, doktor. Mungkin doktor boleh bagi satu tips ataupun macam mana cara mudah untuk kita tahu yang kita ni dah dijangkiti. Ada tak? Okey, cara mudah untuk mengesan hepatitis dengan lebih awal ialah nombor satu, mesti harus tahu mengenali tanda-tanda awal seperti kekuningan pada mata. Itu yang paling penting. So, itu simptom ataupun sign yang paling senang yang orang boleh nampak. Bila orang nampak, oh, mata sudah jadi kuning, itu sudah jadi tanda-tanda yang hati sudah bengkak, iaitu hepatitis. Okey, nombor dua, menjalani ujian saringan untuk hepatitis A, B dan C. Dan juga mereka yang mempunyai sejarah keluarga yang hepatitis B dan hepatitis C harus menjalani ujian saringan untuk mengesan viral hepatitis B dan C. Untuk yang macam kalau dia dah tahu dia dah dijangkiti hepatitis tak kisahlah A, B atau C, mungkin ada guideline daripada doktor sendiri atau memang kena terus pergi jumpa doktor, ikut je apa yang doktor suruh. Okey. So apa yang perlu dilakukan sekiranya dijangkiti oleh hepatitis? Okey, saya mulakan dengan hepatitis A dulu. Sekiranya untuk hepatitis A sudah diketahui hepatitis A, buatlah rundingan dengan doktor. So bila buat rundingan doktor, doktor akan membuat ujian berdarah termasuk ujian spesifik untuk hepatitis A. Jikalau organ hati itu tidak berfungsi dengan baik, okey, kemungkinan besar pesakit itu dimasukkan ke hospital. Dan kebiasaannya pesakit yang mengalami hepatitis A memerlukan rawatan untuk simptom-simptom yang ringan sahaja. Sebab saya sudah cakap tadi, hepatitis A biasanya tidak akan berlarutan dengan berpanjangan. Dia sendiri akan pulih, sembuh sendiri. Dan walau bagaimanapun, hepatitis A yang teruk mungkin juga membawa maut, tapi jarang. Mungkin juga, tapi jarang. Dan biasanya pesakit hepatitis A tidak memerlukan penjagaan kesihatan yang lama. Okey, so dia akan pulih sendirilah. Nah, untuk hepatitis B dan C,
cara rawatannya lebih kurang sama. Okey, bila sudah diketahui ada hepatitis B dengan C, buatlah rundingan dengan doktor dan doktor akan membuat ujian darah termasuk ujian spesifik untuk mengenal pasti virus hepatitis B dengan virus hepatitis C. Okey, ujian-ujian juga akan termasuk mengenal pasti jenis hepatitis C kalau ada. Sebab hepatitis C ada banyak jenis. Genotype 1, genotype 2, genotype 3, genotype 4. Okey. So adalah penting untuk mengenal pasti jenis hepatitis B ataupun hepatitis C. Dan setengah-setengah kes memerlukan ujian biopsi organ hati di mana kita perlu mengambil sedikit sampel dari hati untuk ujian selanjutnya. Okey. Dan kebiasaannya perlu melakukan ultrasound hati untuk mengenal pasti sama ada apa-apa komplikasi sudah berlaku seperti cirrhosis liver ataupun cancer liver. Itu dua komplikasi yang paling penting. Pesakit hepatitis B perlu berjumpa berunding dengan doktor. Untuk mereka yang menghidapi penyakit hepatitis B dan hepatitis C perlu berunding dengan doktor sebab ada rawatan dan ada ubatannya. Okey. Tapi ubatannya bukan untuk semua orang. Dia kena tengok kes demi kes untuk mengenal pasti sama ada rawatan perlu diberikan ke tidak. Dan rawatan actually perlu diberikan untuk mereka mencegah komplikasi berlaku. Alright, betul. Kita nak tanya berkenaan dengan vaksin pula untuk hepatitis ni. Adakah dia ni 100% membantu ataupun pandangan doktor sendiri? Okey, untuk vaksin hepatitis biasanya bukan 100%. Okey, saya start dengan virus hepatitis A. Nah, untuk virus hepatitis A, B dengan C, hepatitis C yang tak ada vaksin. Okey, hepatitis A dengan hepatitis B ada vaksin. Hepatitis A dapat melindungi penyakit hepatitis vaksin hepatitis A dapat melindungi daripada penyakit hepatitis A dalam lingkungan 70 sampai 90%. Okey. Dan vaksin hepatitis A adalah diberi dalam 2 dos suntikan, okey, dengan jarak 6 hingga 8 bulan. Okey. Dan dia memberi perlindungan dalam jangka masa yang panjang. Okey. Dan siapakah yang patut mendapat vaksin hepatitis A ini? Nah, vaksin hepatitis A ini disyorkan untuk setiap orang dari golongan umur 2 tahun ke atas dan juga mereka especially pelancong yang pergi ke tempat-tempat yang mempunyai kadar jangkitan hepatitis A yang tinggi seperti di Asia, benua Afrika dan juga benua Eropah Timur. Dan juga kanak-kanak yang tinggal di kawasan yang mempunyai kadar jangkitan hepatitis A yang tinggi. Dan juga pengendali makanan seperti di kedai makan, penjaja dan pemilik kantin dan pekerja-pekerja yang menjaga kantin tersebut untuk mengurangkan risiko jangkitan. Okay. Dan last sekali, untuk mereka yang pengidap penyakit hati yang kronik harus diberikan ujian suntikan hepatitis A. Dan vaksin hepatitis A ini boleh didapati di mana-mana klinik swasta ataupun di hospital dan biasanya kosnya agak murah, bukannya mahal sangat untuk dapatkan vaksin untuk hepatitis A. Nah, untuk vaksin hepatitis B, vaksin hepatitis B merupakan vaksin untuk mencegah penyakit hepatitis B dan dos pertama yang disarankan ialah 24 jam selepas bayi dilahirkan. Okey, dan lepas itu 2 atau 3 dos lagi akan diberi kepada bayi tersebut dalam jangka masa 1 bulan dan juga 6 bulan selepas dos yang pertama. Hepatitis B vaksin harus juga diberikan kepada mereka yang mempunyai imun sistem yang lemah seperti mereka yang menghadapi HIV, okey, ataupun bayi yang dilahirkan secara pramatang. Okey. Dan dalam kalangan individu yang sihat, imunisasi untuk hepatitis B dapat memberi perlindungan kepada lebih daripada 90% kepada semua penduduk di negara kita. Okey, so dos untuk hepatitis B vaksin adalah 3 dos. Vaksin itu disuntik di peha dan juga sekarang terdapat jenis vaksin yang baru yang boleh diberikan kepada 2 dos saja. Kebiasaannya 3 dos. Sekarang ada vaksin baru yang boleh diberi hanya 2 dos. Yang macam memang C setakat ni memang tak ada lagi lah.
Hepatitis C memang tak ada vaksin. Cuma untuk rawatan macam doktor cakap tadi lah. Untuk rawatan hepatitis B dengan hepatitis C memang ada rawatan, ada ubatan dia, dan rawatannya adalah dalam bentuk pil dan juga bentuk suntikan. Dan rawatan itu terdapat di semua hospital kerajaan. Alright, doktor. Yang terakhir, ini ada add on sikit tambah soalan. Mungkin doktor boleh bagi pandangan doktor sendiri. Pengalaman doktor lah selama handle banyak patient, ada tak yang ada efek daripada patient yang menggunakan ubat tradisional and dia rujuk balik ke hospital? Ada. Ada beberapa kes yang saya pernah lihat, I think banyak tahun lepas. Masa itu saya bertugas di hospital kerajaan. Memang mereka yang mengidap penyakit hepatitis B ataupun hepatitis C, mereka ambil ubat-ubat kampung. Okey, selepas ambil ubat-ubat tradisional atau ubat-ubat herbal, ubat kampung untuk 3-4 tahun, mereka tak ada apa-apa kebaikan. Malah fungsi hati terus lagi teruk dan komplikasi sememangnya sudah berlaku. Masa itu hati sudah mengeras, sirosis sudah berlaku. Ada setengah-setengah mereka pun sudah sampai ke peringkat kanser hati. Kalau kanser sudah terjadi, biasanya itu berita buruk. Kita harapkan dengan apa perkongsian yang diberikan oleh doktor tadi dapat memberikan kita banyak info berkenaan dengan hepatitis ini. Dan yang terakhir mungkin doktor sendiri nak sampaikan ucapan bersempena dengan Hari Hepatitis Sedunia kita. Actually, nasib sempena Hari Hepatitis Sedunia, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia actually menasihatkan masyarakat agar sentiasa mengamalkan cara hidup yang sihat untuk mengelakkan diri daripada risiko jangkitan. Okey, adalah disarankan juga agar tidak berkongsi alat kebersihan diri peribadi tertentu seperti klip kuku, berus gigi, pisau cukur dan lain-lain, kerana ia boleh menyebabkan luka di mana virus boleh menular. Dan pesakit hepatitis juga dinasihatkan agar tidak mendema darah kerana ia boleh menyebabkan jangkitan kepada penerima darah. Amalan hubungan seks secara selamat juga dapat mencegah daripada penularan jangkitan. Bagi mereka yang terdedah kepada risiko jangkitan viral hepatitis adalah dinasihatkan untuk menjalani ujian saringan viral hepatitis bagi mengesan jangkitan dan seterusnya diberi rawatan yang awal. Dan akhirnya ibu bapa dinasihatkan untuk memastikan anak mereka diberi imunisasi hepatitis B yang lengkap, mengikut jadual yang ditetapkan oleh program imunisasi kebangsaan. Alright. Jadi kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Tian Susan. Terima kasih doktor atas perkongsian doktor hari ini. Alright. Jadi insyaAllah untuk anda semua, kalau ada pun yang nak komen ataupun nak sampaikan pandangan kepada kami, boleh komen dekat bawah. InsyaAllah kita jumpa lagi next bersama dengan saya Syah Sulaiman dalam The Thursday Show. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Bye.